UMNO dan Perikatan Nasional bersatu demi Najib. Solidariti atau strategi politik tersembunyi. Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Solidariti demi Najib Razak. UMNO dan Perikatan Nasional bakal bersatu di hadapan Istana Kehakiman. Tapi adakah ini benar-benar demi keadilan atau sekadar percaturan politik yang tersembunyi? Mari kita kupas isu ini dengan mendalam. Jangan kemana-mana, teruskan menonton Current Sphere MY. Pada 6 Januari ini, satu perhimpunan besar-besaran dijangka berlaku di hadapan Istana Kehakiman Putrajaya. Himpunan ini bukan sekadar perhimpunan biasa, tetapi merupakan simbolik kepada kesatuan sementara antara dua parti politik besar Malaysia, UMNO dan Perikatan Nasional. Dua pihak yang sering berselisih dalam arena politik kini bakal mengetepikan perbezaan demi satu tujuan. Apakah tujuan itu? Tujuan tersebut adalah solidariti kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Himpunan ini diadakan bersempena dengan perbicaraan Mahkamah Rayuan berhubung dakwaan mengenai titah tambahan diraja yang dikatakan membolehkan Najib menjalani baki hukumannya di bawah tahanan rumah. Walaupun perhimpunan ini kelihatan seperti sebuah usaha murni untuk menyokong seorang pemimpin yang pernah berjasa kepada negara, terdapat banyak persoalan yang timbul mengenai niat sebenar di sebalik tindakan ini. Setiausaha Agung PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan, melalui satu memo dalaman yang turut dilihat oleh Malaysia kini telah menyeru semua ahli parti untuk hadir ke perhimpunan ini. Dalam memo tersebut, beliau menegaskan bahawa kehadiran ahli PAS adalah penting untuk menghantar mesej jelas kepada kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentang keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang yang perlu dipertahankan. Arahan ini memberi isyarat jelas bahawa PAS tidak mahu ketinggalan dalam menyokong usaha solidariti untuk Najib, walaupun pada hakikatnya mereka dan UMNO sering berbeza pendapat dalam hal-hal politik kebelakangan ini. Sumber dalaman PAS turut mengesahkan kesahihan memo tersebut dan memberi jaminan bahawa ahli-ahli parti akan turun padang untuk menyatakan sokongan mereka. Di pihak bersatu pula, tiada halangan rasmi dikeluarkan kepada ahli-ahli mereka untuk turut serta dalam perhimpunan ini. Ketua Wanita Bersatu, Datuk Mas Ermiyati Samsudin, menyatakan bahawa beliau yakin akan ada pemimpin bersatu yang hadir untuk menunjukkan rasa solidariti terhadap Najib. Menurutnya, tiada arahan khusus yang melarang ahli bersatu daripada menyertai himpunan tersebut. Kenyataan ini memperlihatkan bahawa solidariti untuk Najib mungkin telah melepasi batas parti politik dan menyentuh isu yang lebih mendalam, yaitu kepercayaan terhadap sistem keadilan di Malaysia. Dalam kalangan UMNO sendiri, ahli Majlis Tertinggi Datuk Muhammad Fuad Zarkashi telah menyatakan bahawa hampir semua bahagian UMNO kecuali Sabah akan menghantar wakil ke perhimpunan tersebut. Beliau menjelaskan bahawa tujuan utama perhimpunan ini adalah untuk mendapatkan penjelasan mengenai dakwaan adanya titah tambahan diraja dan sejauh mana kerajaan serius dalam melaksanakannya. Perhimpunan ini juga dilihat sebagai satu langkah strategik oleh UMNO untuk mengembalikan keyakinan ahli-ahli akar umbi terhadap kepimpinan parti yang sebelum ini goyah akibat isu perpecahan dalaman dan sokongan yang merosot dalam pilihan raya lalu. Mengimbas kembali
kes Najib Razak. Beliau dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit setelah didapati bersalah atas tuduhan rasuah dalam kes SRC International yang melibatkan dana sebanyak 42 juta ringgit. Namun, pada Januari 2024, Lembaga Pengampunan memutuskan untuk mengurangkan hukumannya kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. Meskipun begitu, dakwaan mengenai adanya titah tambahan daripada Yang di-Pertuan Agong ketika itu, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, agar Najib menjalani baki hukumannya di rumah telah mencetuskan perdebatan hangat. Najib kemudiannya memfailkan semakan kehakiman untuk memastikan sama ada titah tersebut benar-benar wujud dan mendesak kerajaan untuk melaksanakannya jika ia sahih. Jabatan Peguam Negara dalam kenyataannya menjelaskan bahwa sebarang permohonan pengampunan mestilah dibuat melalui saluran rasmi yang telah ditetapkan dan tidak boleh dilakukan melalui cara lain. Ini menimbulkan persoalan besar sama ada dakwaan mengenai titah tambahan ini mempunyai asas kukuh atau sekadar permainan persepsi untuk menarik sokongan politik. Lebih penting lagi, adakah himpunan yang bakal berlangsung ini benar-benar akan memberi kesan kepada keputusan mahkamah atau ia sekadar simbolik untuk meraih simpati awam? Melihat kepada perkembangan ini, pelbagai persoalan kontroversi telah timbul. Pertama, adakah UMNO dan PN benar-benar bersatu atas dasar perjuangan demi keadilan untuk Najib, atau ini sekadar satu langkah politik untuk memulihkan hubungan antara kedua-dua parti yang semakin rapuh? Kedua, adakah penyertaan PAS dan bersatu dalam perhimpunan ini selari dengan prinsip anti rasuah yang selama ini mereka laungkan? Ketiga, apakah kesan perhimpunan ini kepada kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim? Adakah tekanan daripada perhimpunan ini akan memberi impak kepada kestabilan politik negara? Persoalan lain yang turut mencuri perhatian adalah mengenai persepsi rakyat terhadap perhimpunan ini. Adakah rakyat melihatnya sebagai satu usaha tulus untuk menegakkan keadilan atau sekadar satu lagi episod dalam drama politik Malaysia? Dalam era di mana rakyat semakin celik politik, persepsi awam memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu gerakan politik. Apa yang pasti, himpunan pada 6 Januari nanti akan menjadi satu titik penting dalam sejarah politik Malaysia. Sama ada ia bakal menjadi simbol penyatuan sementara antara UMNO dan Perikatan Nasional atau sekadar satu langkah strategik untuk kepentingan pribadi yang hanya masa yang akan menentukan. Yang jelas, perkembangan ini akan terus menjadi perhatian rakyat Malaysia yang dahagakan kebenaran dan keadilan. Isu ini bukan sahaja tentang Najib Razak, tetapi tentang masa depan politik Malaysia. Adakah perhimpunan ini bakal mencetuskan gelombang baru dalam arena politik negara? Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah dan nyatakan pendapat Anda. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasi untuk lebih banyak analisis terkini di Current Sphere NY. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Stay informed, stay critical. Salam sejahtera.